Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita sekali lagi dalam kelas RBT Online Cikgu Jun. Okey, untuk tugasan hari ini ya, kita akan lihat masih lagi dalam tajuk 3.1 reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okay, kita akan sambung apa yang dah kita belajar minggu lepas. Okey, apa yang akan kita belajar hari ini? Okey, pada hari ini kita akan lihat pada standard pembelajaran 3.13 iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, bagaimana kita nak mereka bentuk pengiklanan menggunakan beberapa kaedah, dan ini akan melibatkan tahap penguasaan 4. Okey. Bagi mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan, sebenarnya untuk membolehkan suatu produk itu dikenali, kita perlu membuat promosi. Okey, secara umumnya promosi bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada pengguna. Kita dah ada produk. Macam mana produk tu kita nak bagi tahu pada pengguna? Jadi kita perlu lakukan promosi. Dan promosi ini secara umumnya ada 4. Yang pertama, pengiklanan. Yang kedua, promosi jualan. Yang ketiga, jualan langsung. Dan yang keempat, publicity. Untuk tujuan hari ini, kita akan lihat pengiklanan. Okey, bahagian promosi pengiklanan sahaja. Okey, jadi di sini nanti kamu kena tahu apa yang dimaksudkan dengan pengiklanan, apa tujuannya, apa dia punya kaedah-kaedah. Semuanya akan kita kupas sebentar lagi. Okey. Seterusnya. Apa itu pengiklanan? Pengiklanan ni maksudnya sebarang bentuk persembahan. Sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar. Okey, dia berbayar ya, bukannya free. Okey, komunikasi berbayar dan bersifat tidak peribadi. Bukan bersifat peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Golongan sasaran ni maksudnya pengguna lah. Kalau barangan itu barangan kanak-kanak, siapa golongan sasarannya? Kanak-kanak lah. Kalau produk kecantikan contohnya, siapakah sasarannya? Mungkin kaum wanita. Okey, jadi di sini kamu kena tahu maksud pengiklanan tadi adalah sebarang bentuk persembahan ataupun komunikasi berbayar yang bersifat tidak peribadi yang ditujukan kepada golongan sasaran. Dan tujuan pengiklanan ini adalah untuk mempromosi, memperkenalkan dan meningkatkan atau melariskan jualan suatu produk, perkhidmatan ataupun idea. Okey, selain mempromosi dan memperkenalkan produk baru, okey, pengiklanan juga kita buat untuk meningkatkan jualan, melariskan jualan. Sebab tu kita tengok setiap produk yang ada kat TV tu ya, contoh walaupun dah lama produk tu wujud, tapi pengiklanannya still berjalan. Sentiasa ada. Tujuannya untuk apa? Untuk melariskan. Kalau kita buat sekali saja pengiklanan masa produk kita nak keluar, lepas tu kita diam, okey, orang ingat produk kita dah tak ada. Okey, jadi ini adalah tujuan pengiklanan. Dan pengiklanan ni dia ada jenis medianya. Okey, ada caranya. Macam mana cara kita nak buat iklan? Okey, secara umumnya kita ada dua yang media cetak dan media massa. Tapi sekarang ni ada satu lagi yang paling popular, iaitu ada media sosial. Okey, jadi jenis pengiklanan di sini bukan lagi 2. Dalam buku teks pun kamu boleh lihat ada 3 jenis pengiklanan ataupun media pengiklanan. Okey, yang pertama kita panggil sebagai media cetak. Okey, media cetak ni adalah yang menggunakan objek fizikal. Okey, yang ada yang boleh kita pegang, yang gunakan objek fizikal, kita boleh lihat seperti akhbar, surat khabar ke, okey, buku, majalah, risalah ataupun komik. Okey, jadi dalam media cetak kita akan pamerkan, iklankan kita punya produk. Okey, ini contoh dia ya. Ini walaupun letak kat tepi jalan besar ni billboard ni kan. Okey, ini adalah media cetak. Ini satu lagi contoh. Ini risalah
pamphlet, okey, untuk produk-produk kita. Ini juga dianggap sebagai media cetak. Okey, media cetak ni adalah antara media yang telah lama wujud. Okey. Jenis media pengiklanan yang kedua adalah media elektronik. Okey, media elektronik adalah menggunakan lakonan, gambar, perkataan, suara dan muzik. Okey, supaya iklan itu lebih menarik. Dan biasanya elektronik kita menggunakan kaedah seperti televisyen, radio ataupun papan digital. Okey, ini televisyen ya. Okey, kemudian mungkin juga pada radio. Okey, masa nak pergi kerja dengar radio ada iklan. Okey, ini adalah papan digital. Okey, beza papan digital tadi dengan billboard yang awal media cetak ni, papan digital ni dia boleh bergerak. Isi kandungan dia boleh bergerak lah. Okey, dia bukannya gambar yang pegun sahaja. Okey, kat sini kamu akan nampak macam TV besar kat tepi jalan tu kan. Okey, ini adalah media elektronik. Okey, seterusnya media yang ketiga. Okey, jenis pengiklanan yang ketiga adalah media sosial. Okey, media sosial ni sedang famous sekarang. Kita gunakan internet, mesti ada internet. Okey, contohnya penggunaan Facebook, Instagram, blog, WhatsApp dan lain-lain lagi ya. Okey, ini contoh. Okey, kita gunakan media-media sosial ini. Ini Instagram, okey, ini blog tadi ya. Kemudian kita gunakan WhatsApp group, okey, dan juga mungkin Blogspot untuk mempromosikan ataupun membuat pengiklanan produk kita. Okey, seterusnya untuk kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan. Produk cara bagaimana kita nak membuat satu pengiklanan. Okey. Reka bentuk pengiklanan yang bagus adalah yang boleh menarik minat pengguna lah. Okey, jadi bila kita nak menarik minat pengguna, ada beberapa kaedah yang boleh kita pilih. Okey, kita pilih berdasarkan kesesuaian produk kita. Okey, antaranya matlamat produk, penyampaian fakta, kenyataan merangsang, perbandingan, demonstrasi, gambar pegun, kiasan dan ibarat. Okey, ni benda yang macam mana? Okey, kita lihat satu persatu. Okey, untuk matlamat produk. Matlamat produk ni bermaksud kita fokus hanya kepada matlamat produk tu, fungsi produk tu. Okey, contoh kat sini adalah iklan Polident. Kita nampak dah, fungsi dia adalah untuk membersihkan gigi palsu ni. Okey, ini untuk iklan Polident. Okey, contoh Kasih Go Junior ni, kita dah tahu dah matlamat dia adalah untuk kecergasan ataupun minda. Okey, kecergasan minda, bekalkan tenaga, mengawal selera, bantu kurangkan risiko diabetes. Okey, ini kita dah nampak matlamat produk tu adalah untuk apa. Okey. So, yang kedua. Reka bentuk yang kedua, kaedah reka bentuk yang kedua adalah kita nak sampaikan fakta ataupun penyampaian fakta. Okey, penyampaian fakta ni biasanya digunakan bantuan teknikal ataupun produk yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan. Maksudnya kita nak tunjukkan macam mana cara menggunakan produk tersebut. Okey, ni contoh biasa guna dalam Go Shop, dia tunjukkan macam mana produk tu nak digunakan. Okey, kemudian ataupun mungkin ni ya contoh dia. Satu periuk pelbagai guna ni, apa kaedah-kaedah. Ini yang kita panggilkan sebagai bantuan teknikal. Dan kaedah ini dipanggil sebagai penyampaian fakta. Okey, kaedah yang ketiga. Demonstrasi. Okey, demonstrasi ni dia ada dua. Okey, yang pertama kita nak tunjukkan keadaan sebenar. Okey, maksudnya menunjukkan fungsi produk sebenar. Okey, contoh yang saya beri di sini adalah lampin pakai buang ni. Okey, nak tunjukkan yang lampin ni bagus, tak air dia tak mendidih, kita letak. Kita buat demonstrasi, curahkan air di sini. Okey, kemudian golek-golekkan pada permukaan lampin. Tengok menyerap air. Okey, so ini adalah dalam keadaan sebenar. Kaedah demonstrasi. Yang kedua, kaedah demonstrasi juga kita boleh buat simulasi. Simulasi ni kita tak buat keadaan sebenar, tapi kita buat seolah-olah berada dalam situasi sebenar. Macam berada dalam situasi sebenar. Okey, contoh nak menunjukkan betapa teruknya kemalangan sekiranya tidak pakai tali pinggang.
takkan kamu nak letakkan orang kat situ dan langgar pokok ke macam mana kan. Jadi kita letaklah orang, patung ataupun mungkin buah tembikai dan sebagainya. Okey. Ini kita panggil simulasi. Keadaan seolah-olah berada dalam situasi sebenar. Okey. Kaedah reka bentuk yang seterusnya adalah perbandingan keluaran. Okey, perbandingan ni kita ambil produk lain, kita bandingkan dengan produk yang hendak kita keluarkan. Maksudnya produk tu produk pesaing kita. Okey, contoh iklan lampin pakai buang sabun mencuci. Okey, saya bagi contoh kat sini. Ini untuk produk lampin pakai buang Pampers dan juga Huggies. Okey, dia gunakan dua. Kemudian dua lampin pakai buang ni, dia tunjukkan mana produk yang lebih baik. Okey, begitu juga dengan ni iklan sabun pencuci. Tapi biasa kita tak dibenarkan ya guna nama produk terus, nama produk lain orang lain tu. Saya silap kamu kena saman nanti. Okey, ini kita panggil sebagai perbandingan keluaran. Okey, seterusnya kaedah reka bentuk pengiklanan yang kelima adalah hiasan ataupun ibarat. Okey, ini kita mengambil contoh lain, okey, yang lebih kreatif untuk menunjukkan kesan penggunaan produk. Okey, contoh, okey, syarikat Shell. Okey, dia nak promote ataupun nak iklankan dia punya minyak V-Power dulu ni. Okay, dia letakkan gambar di sini. Kamu tengok gambar Myvi sebelah, sebelah lagi gambar Ferrari. Ini kita panggil sebagai ibarat lah. Okey, kancil dan Ferrari. Kalau pakai V-Power, kancil jadi Ferrari. Contohnya, ini kiasan ataupun ibarat. Okey, ini contoh lain. Okey, Petronas. Ini iklan syarikat Petronas. Okey, kalau pakai minyak Sprinta Petronas ni, bawa motor berdesuk laju walaupun letak gajah kat belakang. Ni contoh kiasan dan ibarat. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan yang seterusnya adalah kenyataan merangsang. Okey, kenyataan merangsang ni adalah soalan-soalan yang boleh merangsang pemikiran pengguna. Okey, contohnya dalam tajuk-tajuk akhbar. Okey, dia gunakan perkataan-perkataan yang sensasi. Okey, contoh ni. Mengamuk pukul saudara sampai mati. Okey, ni iklan untuk sabun pencuci. Hilangkan minyak dengan kuasa 100 biji lemon. Ini contoh kaedah merangsang ya. Okey, kenyataan merangsang. Okey, kaedah reka bentuk periklanan yang seterusnya adalah gambar pegun. Yang ini senang, kita gunakan gambar sahaja. Gambar tu mesti menjadi fokus atau tumpuan dalam suatu iklan. Okey, dia tidak bergerak dan sebagainya, hanya iklan ataupun bahagian-bahagian tertentu dalam produk tersebut. Okey, contoh nak jual kereta, kita nak tunjukkan fokus dia adalah dalam bahagian kereta yang luas. Jadi kita buatlah gambar. Okey, ataupun mungkin peti ais ke. Okey. Okey, peti ais, nak tunjukkan bahagian dalam peti ais tu. Okey, kita boleh ambil gambar dan kita buat pengiklanan di situ. Okey, setakat ni ada 7 ya. 7 kaedah reka bentuk periklanan yang boleh kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Dan sebenarnya kita perlu pilih berdasarkan kesesuaian produk. Okey, so sekian saja untuk hari ini. Kamu boleh tengok video ni berulang kali dan sila jawab latihan yang telah saya berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.